Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suara saya jelas kan? Jelas-jelas. Kalau jelas, boleh komen di ruang komen, jelas. InsyaAllah. Baik, kalau tak jelas, boleh maklum aja tak jelas. Ataupun menghilang. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Hanan. Jelas, masya-Allah. Tuan Zul, alhamdulillah baik. Tuan-tuan dan sekalian, alhamdulillah tuan-tuan dan sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan peluang untuk kita jadi hamba Allah yang baik. Bermula dengan kita bangun pagi, solat subuh, alhamdulillah. Dan syukur alhamdulillah juga tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, pada pagi ini pasangan kita pun alhamdulillah solat subuh sama-sama kan, ada yang pergi masjid, masya-Allah. Anak-anak kita pun ini masya-Allah mengawal kan. Kalau sahabat itu biasalah kan, kita kena bimbing dia untuk terus jadi orang yang baik dan mengawal insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, hari ini kita nak berkongsi sambungan pada bulan Januari hari itu kan, tentang Ibrah Surah Fatihah ayat 1 hingga 7. Yang mana yang lepas kita dah kongsi ayat 1 hingga 4. 1 hingga 4 saja kan. Dan kita dah habis, sebab tu dapat petang dah nak masuk waktu maghrib. Ada orang berpuasa dan sebagainya. Baik tu sekalian, insya-Allah sebelum kita masuk pada perkongsian usrah pada pagi ni, saya suka untuk berkongsi dengan sekalian daripada surah Al-Baqarah ayat 151 hingga 157. 151 157. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran sama ada di aplikasi, telefon atau Al-Quran, insya-Allah. Baik. Muka surat Al-Baqarah, muka surat berapa ya? Surat 23. Surat 23 ayat 151 kan. Ayat 151 insya-Allah. Baik, insya-Allah. InsyaAllah sekalian, kita akan baca terjemahan kepada ayat pertama, ayat ini 157 insya-Allah. Baik. Daripada ayat 151 kan, Allah menyebut kan, Allah menyebut, minta maaf, 152 baik. A'udzu minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Maksudnya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Kemudian ayat 153, A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Maksudnya, wahai orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. InsyaAllah. Baik, 153. Baik, 153. 152, 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. 154, itu maksudnya, jangan engkau mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup kan, tetapi kamu tidak mengetahuinya. 155, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. 157, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maksudnya, mereka itulah orang yang memperoleh keampunan dan rahmat kepada Tuhannya,
dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Baik sekalian, apa yang kita boleh belajar pada ayat 152 hingga 157 ni, kita akan kaitkan daripada ayat-ayat 152 157. Baik. Ayat 152 Allah sebut apa? Allah sebut fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Dan Allah sebut, maka siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia, dan bersyukur, dan siapa yang bersyukur kepada aku, dan jangan engkau bersyukurlah kepada aku, jangan engkau ingkar kepadaku. Masya Allah. Sedaya ada dua benda kita nak ambil. Yang pertama tentang ingat pada Allah, yang kedua syukur pada Allah. Baik. Ayat yang 153, dan wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Masya Allah. Sabar dan solat, semuanya Allah bersama orang yang sabar. Baik. Dalam 153 ini Allah sebut dua benda. Dan dua benda yang pertama tentang sabar, yang kedua tentang solat. Maksudnya kita minta tolong pada Allah dengan dua benda, sabar dan solat. Hanya orang yang ingat akan Allah, yang fadhkuruni tadi, fadhkuruni ashkurkum. Hanya orang yang ingat pada Allah, dia akan bersyukur. Dan bila dia bersyukur kepada Allah SWT, dia ada sabar, dia ada solat. Ada 3S. Ada syukur, ada sabar, ada solat. 3S. Syukur, sabar, solat. Baik. 1:5 ayat 1, dan kemudian Allah sebut innallaha ma'as sabirin, dan Allah akan bersama orang yang sabar. Kemudian Allah kata apa lagi? Jangan kita fikir orang yang mati terbunuh itu mati syahid itu mati biasa-biasa, mereka mati. Tapi sebenarnya mereka itu ialah mereka itu hidup sebenarnya. Kalau kita terjemahan nak sebutnya, kita ingat orang yang berjuang dengan Allah ni bukan mati macam tu, tapi mati adalah mati yang Allah ada keberkatan di sebalik kematian tersebut. Masya Allah. Kemudian ayat 155, dan pasti kami menguji kamu dengan sedikit ketakutan pertama, yang kedua kelaparan, yang ketiga kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ada 1, 2, pertama Allah cerita apa? Ketakutan, yang kedua kelaparan, yang ketiga kekurangan harta, keempat kehilangan jiwa, yang kelima tentang buah-buahan, makanan. So tuan-tuan sekalian, tentang COVID-19 ni kan, ujian-ujian ni memang kena pada kita. Ketakutan, takut dengan virus. Kemudian yang kedua, ujian kelaparan. Ada yang mungkin tak ada pekerjaan, kelaparan. Kemudian ada lagi Allah ucap musibah apa lagi? Musibah kekurangan harta, betul. Kehilangan jiwa, kematian. Kemudian Allah uji lagi dengan bab makanan, buah-buahan, bekalan makanan. Maksud tu sekalian, 5 ujian ni memang biasa common akan berlaku dalam kehidupan kita. Dan apa kata Allah lagi? Innallaha dan ini wabashshirus sabirin. Dan itulah khabar gembira kepada orang yang sabar. Kan? Siapa orang sabar ni? Ayat yang ke-56 dijelaskan, iaitu orang-orang apabila tipu musibah mereka kata apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Baik. Ayat 156 ni menjelaskan pada kita, orang sabar ialah dia dapat masalah. Orang sabar ialah dia maksudnya sabar ialah dia menerima apa yang berlaku, ujian itu berlaku, kemudian bila dia sebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia let go and let God dengan apa yang berlaku. Maksudnya dia redha lah. Lepas sabar akan ada redha. Maksud itu sekalian, orang yang sabar dengan 5 ujian tadi, kelaparan, kematian, kehilangan pekerjaan, kehilangan jiwa sebagainya, orang tersebut bila sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maksudnya dia redha dengan apa yang berlaku, dia serahkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala balik. Kan? Dia kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya setiap dia yakin setiap apa yang berlaku itu confirm ada sebabnya. Kan? Ini ada kesinambungan dengan tajuk yang lepas tentang musibah daripada surah At-Taghabun ayat yang surah At-Taghabun ayat yang ke-28. At-Taghabun ayat yang ke-11. Itu Allah sebut apa? Setiap ujian tidak akan berlaku, setiap apa yang berlaku adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So itu ayat surah At-Taghabun ayat 11. Dikaitkan dengan ayat ini, nak sebutnya bila kita ada problem, ada masalah, sangat-sangat kita ini dituntut untuk kita kata apa? Kita kembalikan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca sekalian, contoh saya suka buat contoh air ni. Nampak ada air bekas ni. Just Tupperware. Baik, nampak air ni, kalau kita pegang bekas ni, rasa-rasanya contoh sekalian, kita boleh pegang berapa lama? Seminit boleh tahan tak? Boleh, tak ada masalah. Beres. Okey. Kalau 2 minit, beres juga. Kalau 10 minit, mungkin berat sikit lah.
lenguh rasanya. 1 jam confirm tak dapat. Walaupun benda ringan tapi pegang lama-lama 1 jam, 2 jam. Kalau pegang 1 hari macam mana? Confirm lembik. Confirm terus just cramp. Kalau setahun lagi tak dapat. Tuan-tuan sekalian, analogi tentang kita ada problem. Problem kita kecil je problem. Tapi kita tanggung lama-lama. Kan kalau sehari mungkin kita okey. Tapi kita tanggung stres kita bertahun-tahun. Kita ingat problem kita bertahun-tahun. Kita sampai kita rasa, sampai kita kesan pada diri kita, sampai tak nak senyum, tak nak cakap dengan orang, suka marah. Memang kita akan rasa sangat-sangat berat. So apa nak buat? Kita perlu lepaskan. Let go. Letak balik. So macam mana ada tanggungan ke? Memang tak ada. So kadang-kadang masalah yang lepas kita tolong let go. Kita lepaskan. Boleh? So tuan-tuan sekalian, sangat-sangat dituntut kita ni bila ada problem, betul benar tuan-tuan sekalian, problem kadang-kadang menyebabkan kita ni rasa macam rasa nak down, terduduk. Dan pernah mungkin ada terfikir bila ada problem ni rasa macam nak keluar ni, nak mungkin ada terfikir macam nak berpisah ke pasangan ke, ataupun nak bunuh diri ke. Sebab apa? Kita rasa berpegang lama-lama. Tu apa nak buat? Allah ajar apa? Kita let go. Let go and let God. Okay? So kita let go dengan apa yang berlaku and let God. Kita kembali kepada Allah. Pulang kita kembali let God, kita dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala semula. Baik. So tuan sekalian, apa saya nak kongsi pada pagi ni sebelum mukadimah. Alright. Nampak saya punya whiteboard. Nampak whiteboard. Alright. Okay, baik. Hari ni tuan-tuan sekalian, mengajar pula. Tuan-tuan sekalian, so tentang musibah ni, ada orang, saya yakin dan percaya, ada orang dia ada belenggu hidup dia yang disimpan lama-lama daripada waktu kecil sampai dia besar sampai sekarang. So tuan sekalian, apa nak buat sebenarnya? Baik. Tuan sekalian, suka saya kongsi tentang cerita katak. Cerita katak ni. Okey, baik. Tuan-tuan nampak ni, kolam. Kolam Baik. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, dalam satu kajian dia sebut apabila seekor katak dia letakkan air panas. Okey, air panas. Ni letak katak dalam seekor kan. Apa yang berlaku adalah katak akan lompat keluar. Confirm. Sebab air ni panas. Kan? Sama lah macam kita kan, kena air panas, mak-mak dekat dapur kena minyak panas, lari ke tangan dia. Sebab apa? Panas. Okey, baik. Dari kajian dia menyebut, asal sebenarnya pelik. Apabila katak ni diletakkan dalam air yang sejuk, air sejuk, katak, okey. Katak ni, okey, air sejuk, katak ni confirm tak keluar. Tapi apabila air dipanaskan perlahan, panas. Tuan-tuan rasa apa yang berlaku? Katak ni dapat keluar ke? Jawapannya tidak. Okay. Jawapannya adalah katak tadi, walaupun air makin panas, akhir katak ni mati dalam air yang panas. Dia tak keluar. Apa sebab dia? Betul sekalian. So saya nak analogi begitu sekalian. Analogi tentang cerita tentang 4 ekor katak. Ada katak A, katak B, katak C, katak D. Baik. A, B, C, D. 4 ekor katak ni diletakkan dalam air yang tak panas, air yang sejuk. Letakkan. Kemudian air ni dipanaskan perlahan. Panas. Kemudian kalau ikut kajian tadi, katak tak akan keluar daripada kolam ni walaupun air sedang dipanaskan. Baik. Tapi dalam analogi ni, katak A keluar, air dia keluar. Baik. Katak A dia keluar. Sebab apa dia keluar? Sebab dia rasa air ni makin panas, dia rasa tak selesa, dia perlu keluar daripada zon selesa dia. So nak katak keluar. Baik. Katak B macam mana? Katak B dia tak keluar-keluar tuan-tuan sekalian. So katak B apa dia? Katak B ni dia berada dalam air, akhirnya dia mati. Baik. So soalan sini ialah, apa sebab katak B tak keluar? Alright, saya nak kaitkan dengan kehidupan kita sebenarnya. Baik. Ada enam mental blocks. Sebenarnya katak B ni dia ada satu benda, satu istilah penyakit, satu masalah disebut sebagai mental block. Mental blocks. So ada 6 mental blocks. Yang pertama tuan sekalian,
Apa sebab kata B ni tak nak keluar? Sebab yang pertama ialah, mental block yang pertama ialah kata B ni sering dilabel atau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Pernah tak tuan-tuan puan sekalian, waktu kita kecil dulu kan, masa kita umur sekolah rendah, sekolah menengah kan, pernah tak kita dulu dibanding-bandingkan oleh parent kita dengan orang lain? Pernah tak? Mungkin pernah kan? Tak Ashraf macam mana? Pernah tak dibanding-bandingkan dengan orang lain? So bila kita dilabelkan dengan macam-macam benda negatif, apa perasaan kita waktu kita akan rasa tak semangat nak bertindak, tak semangat nak belajar, tak semangat kita nak teruskan apa yang kita buat. Contoh teruskan. So kita pernah dilabelkan dan kita tak suka dilabelkan. Oleh contoh sekalian, kalau kita dengan anak-anak kita, elakkan melabel anak. Okay? Elakkan melabel anak sebab impact-nya sampai ke besar. Impact dia punya kesan sampai ke besar. Okay? So impact dia sampai ke besar. Baik. So yang pertama tadi apa? Kata B ni kata dia tak keluar sebab apa? Sering dilabel ataupun dibanding-bandingkan dengan orang lain. Contoh dibandingkan dengan adik-beradik, Kak Long okey, Angah tak okey, Kak kenapa belajar ni tak belajar, pandai je ni, awak tak pandai. Okay, so, itu dibanding-bandingkan. So antara pantang larang dalam pernikahan dengan anak-anak ialah kita melabelkan anak-anak kita dengan macam-macam label. Kau degil lah kan. Orang lain tak degil, kau semua yang degil kan. So macam mana? Orang lain pandai, kau tak pandai. Ini kita dia buat. Itu lah. So benda-benda ni kita elakkan sebab label ataupun membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain ataupun dengan anak-anak lain ataupun anak jiran, anak sepupu, saudara kita ke sebagainya, dia menyebabkan pelajar ni dia kurang akan hilang keyakinan diri sebab apa? Dia sedih sangat kan. Betul benar mereka dia buat silap, cuma kita perlu bantu dia untuk keluar daripada kesilapan, bantu dia, bukan kita kecam dia, kita elakkan. Baik, pertama. Yang kedua, atau mental block yang kedua ialah apa sebab mental block yang kedua ialah dia rasa selesa dengan apa yang kita ada. Kita rasa selesa dengan apa yang kita ada. Kata B ni tak keluar sebab dia selesa. Walaupun air makin panas, dia rasa okey juga panas ni. Dia selesa dengan air panas, akhirnya dia berada dalam satu situasi comfort zone ataupun zone selesa. Dia selesa dengan air panas. Dan sekali dia tahu air ni akan berkali mati tapi tak nak keluar sebab apa? Dia selesa. Contoh sekalian, pernah tak kita hidup kita ni selesa dengan yang pertama kita selesa dengan apa? Ada kadang kita selesa dengan handphone kita, betul? Pernah tak kan? Biasa kan kalau kita main game kan tak kira ada ayah mungkin, ada mak mungkin selesa dengan game kita, Candy Crush ke sebagainya apa. Game kita selesa main game, selesa dengan Facebook kita, selesa dengan media sosial yang lain, selesa dengan TikTok kita sebagainya, kita selesa dengan gadget yang kita ada. Contoh sekalian, bila selesa dengan gadget yang kita ada ni, dia mengimpact kepada diri kita kan, dari psikologi kita mengimpact. Apa impaknya? Kita akan jadi tantrum. Istilah saya sebut tantrum. Kenapa? Ada orang bila dia selesa gadget yang dia ada, dia jadi macam cepat nak marah, cepat nak dia menyebabkan kita ni rasa stres dan juga rasa macam nak marah. Anak tanya sikit marah, alright. Itu yang kedua. Yang ketiga, antara mental block yang ketiga ialah kita ada pengalaman lampau. Betul atau tidak atas sekalian? Saya sebutkan setiap antara kita ada pengalaman lampau masing-masing. Antara sebab kita tak boleh nak berubah atau bertindak ialah sebab kita adalah belenggu dalam kepala kita, ada pengalaman lampau, peristiwa lama yang menyebabkan kita rasa sukar untuk kita buat perubahan ataupun buat keputusan. Saya percaya setiap antara kita ni tuan-tuan pun sekalian, kita menjadi apa yang kita ada sekarang adalah sebab pengalaman lampau kita. Waktu kita sekolah rendah, sekolah menengah mungkin, waktu kita remaja dulu, waktu kita belajar di universiti dulu, ada belenggu-belenggu tertentu yang kita simpan sampai sekarang. Kita simpan sampai sekarang belenggu tersebut. Betul tak? So sekian, dalam bab kita untuk melakukan perubahan ni, kadang-kadang belenggu ini menyebabkan kita rasa sangkut kita nak berubah. Kita nak ubah. Kita nak bercakap dengan anak pun kita fikir belenggu lama. Kan? So terus sekalian, so benda ni, ini yang kita perlu let go kan. Kita let go kan. Betul kita simpan lama marah pada orang, simpan marah pada orang. Dan ada orang sampai tak trauma. Kan? Dia ada masalah dalam hidup dia, sampai dia tak trauma. Kalau dengar bunyi situ dia rasa trigger. Dia dengar orang cakap satu rasa trigger. Nampak orang macam ni rasa macam rasa nak marah, sensitif. Sampai tahap dia menjadi kemurungan. Dan menyebabkan dia rasa macam marah yang betul marah. Macam saya sebut tadi yang kita pegang air dalam lama, belenggu dia disimpan lama-lama. Dia bekam lama-lama, dah tak pernah cerita pada orang, akhirnya dia kesan sampai dia dewasa, walaupun dah kahwin sekalipun, walaupun dah agak berkurangan tapi belenggu lama masih ada. Tuan-tuan sekalian, baik. Ini yang ketiga.
Yang keempat ialah apa yang sebab yang keempat? Yang keempat ialah belenggu. Yang keempat metabolos. Yang keempat ialah kita salah menilai apa yang kita ada. Yang keempat ialah kita salah menilai apa yang kita ada. Apa yang kita salah nilai tuan-tuan sekalian? Antaranya ialah kita salah menilai gaji yang kita ada. Pertama. Yang kedua, kita salah menilai mungkin ikon atau model yang kita ada. Mungkin contoh teladan yang kita, contoh teladan model. Contoh anak-anak kita, dia tersalah pilih idola ataupun idol ataupun bukan idol tak sesuai. Kita guna role model ataupun artis ke yang dia nak ikuti itu, dia salah memilih orang yang dia nak ikut. Kedua. Yang ketiga ialah kawan-kawan. Yang keempat adalah kita salah menilai salah menilai terhadap mak ayah kita. Pernah tak tuan-tuan sekalian tentang mak ayah ni, kita waktu kita kecil dulu kan, kita heran kenapa mak aku ni asyik marah-marah je kan, marah je, asyik marah-marah. Kemudian kita tak faham apa yang paling kita nak. Kan waktu itu kita ada sama naik dan aku tak suka aku pun kan aku ni nak ni dia nak macam ni sampai sekarang aku sama tuan sekalian. Ada orang sampai sekarang dah kahwin, dia tak faham mak dia nak apa sebenarnya. Dia tak faham kenapa bila dia balik rumah dia kena marah. Mertua pun sama, dia buat tak kena, buat ni tak kena. Tuan sekarang kita salah menilai apa yang kita nampak. Okey, apa yang kita lihat. So apa nak buat? Apa yang nak buat ialah tuan-tuan sekalian, bila kita berada situasi yang demikian, kita berdepan dengan parent, mertua kita dan sebagainya, waktu tu ialah kalau kita simpan lama-lama kita akan rasa stres. Kita akan rasa tak nak buat baik, kita rasa sangka buruk. Itu yang kadang-kadang kita rasa malas ataupun kemalas. Istilahnya ialah kita give up untuk buat perubahan. Daripada aku dah pernah buat baik tapi tak tahu appreciate pun aku kan. Aku dah pernah nak buat ini tapi orang tak pernah nak appreciate. Mertua tak pandang aku sebagai menantu. Mak pun sama juga, tak pandang aku sebagai abang long, kak long. So apa nak buat waktu itu dan saya pernah kongsi pada sebelum ni, pada urus circle sebelum ni tentang 2M, belajar menerima apa yang berlaku. Tuan-tuan sekalian, kalau kita simpan lama-lama marah kita pada mak ayah kita lama-lama, kita bazirkan masa sebenarnya. Sedang bazirkan masa. Apa nak buat? Ayat Quran tadi kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita let go. Let go and let God. Kita serah pada Allah. Kan? Tapi yang penting adalah kita teruskan buat kebaikan. Dan tak pernah orang rugi dengan buat kebaikan. Boleh teruskan? So, yang kedua tadi adalah, yang keempat tadi adalah kita salah menilai apa yang kita ada, terutamanya pada parent kita. Tuan-tuan sekalian, kalau kita ada anak-anak kan, tolong tuan sekalian, anak kita yang kita ada sekarang, elakkan kita salah menilai anak kita ikut ukuran kita. Tapi kita menilai anak-anak ikut kepada kemampuan mereka yang ada. Boleh tuan sekalian? Cuba belajar, kita belajar. Saya pun sama tuan sekalian, cakap perfect sangat ni. Kita pun nak belajar ni, kita sama belajar. Baik. So yang keempat tadi adalah kita salah menilai. Siapa nak buat kita salah menilai, tolong yang kedua 2M. Yang pertama ialah menerima apa yang berlaku. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan apa yang kita ada sekarang. Sesuaikan diri dengan mertua kita, sesuaikan diri kita dengan anak-anak kita, sesuaikan diri kita dengan pasangan kita, sesuaikan diri kita dengan orang sekian, sesuaikan diri. Maksudnya kita cuba belajar sesuatu. Kan, walaupun orang tak pandang, walaupun orang tak menghargai, kita cuba sesuatu. Dan selebihnya kita serah kepada Allah semuanya. Baik. Jadi itu yang keempat. Yang kelima ialah apa sebab kita tak boleh nak berubah ataupun apa metabolos yang kelima. Metabolos yang kelima ialah kita ada satu sifat iaitu aku sudah tahu. Apa sifatnya? Ego. Kita ego tak nak dengar apa orang akan sebut, tak nak dengar apa orang nasihat, tak nak dengar apa orang kata kita, sebab aku dah tahulah kan. Itu akan belenggu kita. So, yang keenam ialah apa masalah, apa mental blocks yang keenam ialah kita ada mental blocks dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ada problem dengan Allah. Kan? Kita ada problem dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang banyak problem kita rasa kita seorang yang tangguh. Dan sebenarnya kita sampai kita terpas pandang setiap masalah kita sebenarnya ada Allah yang bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Kan? Ayat 150 berapa tadi? Ayat yang ke-153. Ista'inu bis-sabr was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Kan? Minta tolong pada Allah dengan sabar. Yang kedua solat. Kemudian innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama-sama orang yang sabar. Masya-Allah. Kita sekalian minta Allah dengan sabar. Sabar tu jiwa yang sabar maksudnya apa? Sabar dengan apa yang berlaku. Kalau sabar ni S-A-B-A-R, iaitu sabar
sabar apa yang berlaku ada redha. R tu redha. S adalah sabar, A lah apa, B berlaku, A lah ada redha. Di sebalik sabar ada redha. Ada orang salah faham itu sekalian. Dia salah faham antara redha dengan pasrah. Baik, apa yang sebab pasrah dengan redha? Pasrah ialah dia tu tak nak buat, ikut apa nak buat pun. Contoh dengan anak kita kan, tak kena kita nasihat dah, tak nak dengar juga, ikut orang nak buat pun, itu dilepaskan. Itu bukan redha tu sekalian, itu kita pasrah, terserah nak buat pun kan, terserah dia nak buat apa, buatlah, ikut dia. Tapi redha ialah dia let go dengan apa yang berlaku, and let God, dia dekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam keadaan dia belajar untuk let go, dia makin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingat pada Allah, dan masa yang sama juga dia berusaha macam mana nak solve problem tersebut. Itu redha. Redha bukan duduk diam sekalian. Redha bukan duduk diam, tapi redha ialah ada tindakan yang akan buat. Ada tindakan, dan tindakan itu berteraskan pada apa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Line dia ada, borderline. Kita kembali pada pangkal terbalik itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pasrah, kita kembali pada emosi. Kalau redha, kembali pada spiritual, Quranan kita balik, niat kita balik. Alright. So penting sangat terus sekalian. Dan kita yakin apa-apa yang berlaku ada Allah. Kenapa kita rasa contoh bila kita tegur anak tak berubah, sebab kita fikir kita ubah anak. Kan betul kan? Kita kalau berfikir kita boleh ubah anak, kita satu kesilapan tu sebenarnya. Satu perkara yang kita rasa macam kesilapan dalam kita punya mental kita. Untuk mindset kita fikir aku boleh ubah anak. Tak. Yang boleh ubah anak kita siapa? Allah. Anak berubah tak nak berubah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun sama tu sekalian. Ada kemarahan juga pada anak. Cumanya kita belajar sikit demi sikit kita ubah. Dan mental blocks ini kita perlu keluarkan dalam hidup kita. Tolong kita belajar untuk keluarkan. Sedangkan macam tu sekalian, tuan-tuan ada pengalaman lampau. Pengalaman lampau itu satu perkara yang bagus dan baik sekiranya dia sandarkan pada apa? Dengan niat yang betul. Sekalian, contoh tuan-tuan pernah dibanding-bandingkan, so jangan banding-bandingkan anak kita. Tuan-tuan pernah ada benda rasa di zon selesa dulu, so sekarang tolong ajar anak tentang kita perlu keluar dari zon selesa kan. Kalau tuan-tuan pernah dulu ada pengalaman lampau, janganlah kita jadi salah satu item pengalaman lampau bagi anak kita, pengalaman buruk bagi anak-anak kita. Boleh ke? Boleh. So terus sekalian, kemudian yang keempat ialah kita salah menilai apa yang kita ada. Tuan-tuan sekalian, sekiranya kita ni parent, kita ni mak dan ayah, dan kita ni anak, kita ada mak, kita ada ayah. So anak kita akan tengok kita macam mana adab kita dengan ayah kita. Anak kita ini akan tengok kita macam mana kita beradab dengan mak kita, macam mana kita layan mak kita, ayah kita, dia akan tengok kita. So anak ni dia akan tengok, oh macam ni. So bila anak tengok apa yang kita buat, penilaian dia terhadap mak ayah dia betul. Kalau kita buat salah lah, selalu rujukan mereka lah kita harus rujukan mereka secara tak langsung sebenarnya. Sesuatu sekalian, macam mana kita ayah yang kita sakit, kita basuh dari ayah kita ayah kita kena stroke kan. Macam saya, mertua saya stroke, tengok saya dengan isteri urus ayah stroke, anak-anak tengok, oh macam tu punya, kenapa ni Abi Umi ni Toki ni stroke, dia tak ada jalan, oh jelas kepada anak. So contoh sangat-sangatlah kita jadikan diri kita sebagai model anak, untuk anak jadi model apa ni? Jadi model orang beradab. Siapa dia? Mak lah, ayah lah. Fokus ayah dengan mak. Ayah adalah role model yang pertama orang beradab. Sebab anak akan lihat apa yang tersebut. Betul tak sekalian, kita kepenatan bekerja, kemudian musim PKP ni, PKPB, COVID-19 lagi, banyak benda kita fikir, kadang-kadang kita terlepas emosi. Sebab apa? Kita ada benda dalam kepala kita banyak fikir. So waktu itulah memerlukan pertolongan sabar dan solat tadi, dan switch kepada sabar dan solat tadi adalah yang pertama tadi, azkurkum kan. Masya Allah, minta maaf. Fadhkuruni azkurkum, iaitu ingat pada Allah, mana pada syukur. Siapa yang ingat akan Allah, bawa ada syukur. Bila ada syukur, akan ada sabar. Betul kan? So apa yang jadi pada katak tadi, balik kembali katak tadi, baik. So katak B ni confirm dia akan mati. Sebab apa? Belenggu ni memang kita tenggelam dalam air. Walaupun air panas sekalipun, yang tahu dia akan mati, dia akan tenggelam. Katak B mati, katak C dia ikut perangai katak B, dia tak nak berubah, mati juga terus sekalian. Katak D, dia nak berubah, dia keluar, tapi dia masuk balik dalam kolam. Sebab apa?
tak tahan kena kecam. Jiwa koyak tuan sekalian, tak tahan kena kecam ataupun dia kembali pun sifat lama dia, akhirnya dia mati juga tuan sekalian. Okay. Ada kelas ni sekalian. Okay, baik tuan sekalian. So, antara kata A, kata B, kata C, kata D, mana yang tuan-tuan nak ikut? Kata A ke, kata B, kata C, kata D. Kata A kan boleh keluar awal sebab dia buat apa? Dia ada big Y. Kata A dia keluar sebab dia ada big Y. Sebab tu dia keluar. Ada sebab. Sebab yang dia mesti keluar juga daripada comfort zone, dia mesti berubah. Betul sekalian, kita sebenarnya mudah untuk berubah, cuma perlukan usaha yang lebih. Usaha kerjaan, dan usaha tersebut bukanlah dalam masa yang sekejap, tapi dia akan take time, makan masa. Mungkin setahun, 2 tahun. Tapi kita permulakan daripada sekarang. Bersama kita buat. Baik, tu sekalian. Baik. So, tuan-tuan sekalian, apa yang kita boleh belajar daripada ayat tadi, ayat 152, 157 tadi ialah, yang pertama ialah tentang ingat pada Allah. Yang kedua syukur, yang ketiga sabar, yang keempat solat. Boleh? Orang yang ingat pada Allah kan ada 3S ni, kan? I 3S. I ingat pada Allah, kan? Yang ketiga ialah S 3S ataupun A Allah ada 3S. As. Okey. Okey, macam mana cakap dia? Boleh akronim tu kan? As. Okey. Ingat Allah, betul ada syukur, ada sabar, ada solat. So sangat penting 3 benda ni. So kita cuba apply. Kita belajar untuk apply. Baik tuan sekalian. So dalam ayat ni lagi juga nak sebut kepada kita bahawa setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita perlu lepaskan. Let go. Dia lah apa orang kata betul lah, nak let go tu bukan benda yang senang, tapi kita perlukan usaha dan juga masa untuk kita belajar. Alright, baik. Itu mukadimah pada pagi ni. Mukadimah dah masuk isi dah ni kan? Masuk isi. So, Puan, Kak Badar dah respon, Masya Allah. Terima kasih Puan Kak Badar. Mental blocks, Masya Allah. Dan solusi ialah dia akan nak ikut. Baik. Insya Allah. Baik, terima kasih pada Puan Badar. 10 bintang saya berikan pada Puan Badar. Kerana tulis, Masya Allah, kongsi. Baik, tuan-tuan sekalian. So hari ni saya kongsi apa? Saya kongsi pada tuan-tuan sekalian sambungan daripada kongsi surah Al-Fatihah. Yang lepas saya kongsi pada tuan-tuan sekalian ayat 1 hingga 4. 1 hingga 4, hari ni saya cuba kongsi dengan tuan-tuan sekalian ayat 5, 6 dan 6 insyaAllah. 5, 6, 7, kalau sekiranya sempat kita kongsikan. Baik. Kita refresh balik yang lepas. Yang pertama yang lepas, saya sebut ada 7 perkara kita belajar dalam surah Fatihah. Yang pertama, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ialah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan pada ayat ini kita baca tentang apa? Tentang betulkan niat sekalian. Terkait dengan ayat tadi 152 Al-Baqarah tadi, iaitu wadhkuruni, Masya-Allah. Apa ni? Wadhkuruni, Masya-Allah. Ingatlah kepada aku. Dan askurkum. Okey, baik. Washkuruli. Baik. Ayat tadi tentang ingat pada Allah, kemudian syukur kepada aku. Betul sekali, maksudnya yang pertama tolong betulkan niat. Kita ada pasangan, kita betulkan niat. Kita ada pasangan kita, Masya-Allah, nampak pasangan, ya Allah, aku kahwin dengan dia dulu sebabkan nama ya Allah. Betul sekali, orang jumpa saya nak cop nikahan, kena cop nikah. So soalan pertama saya suka tanya pada dia orang ialah tentang apa sebab kahwin. Sebab saya nak betulkan mindset pada bakal pengantin ni yang nak kahwin ni. Yang pertama tolong betulkan niat, betulkan mindset dia. Kan? Dan khutbah nikah pun sama, saya sebut yang sama. Apa sebab kahwin? Dan jawapan yang saya terima ialah, macam jawapan dan jawapan paling yang kita nak ialah dia kahwin kerana Allah. Kita betulkan balik. So siapa nak datang jumpa saya nak cop nikah, kita betulkan mindset dia, kita kahwin kerana Allah. Kan? Apa sebab, apakah impact apabila sebut kahwin kerana Allah? Orang yang sebut kahwin kerana Allah, dia dah jelas dia punya vision perkahwinan dia. Dia kahwin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama. Bila orang tu disebut aku kahwin kerana Allah, betulkan niat dia. Yang kedua ialah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, iaitu orang dia akan mudah belajar untuk syukur. Hanya orang betulkan niat, dan betulkan niat ni maksudnya apa? Orang betulkan niat ialah dia sedang betulkan fokus hidup dia. Kan? Tentu sekalian, so kita ada anak, tolong
kita dah nak niat kerana Allah. Dan yang kedua tu apa? Kita belajar untuk syukur. Ayat kedua, Alhamdulillah alamin, iaitu kita belajar syukur apa yang kita ada sekarang sebelum dia tiada atau kita yang tiada. So tuan sekalian, syukur dengan apa yang kita ada sekarang. Boleh tuan sekalian, hanya orang dan untuk syukur ni kuncinya apa? Betulkan niat, ingat dekat Allah, itu kuncinya. Kuncinya apa? Syukur pada Allah. Kuncinya apa? Betulkan niat, dia mudah syukur. Tolong tuan sekalian, tolong syukur apa yang kita ada sekarang. Baik, yang ketiga, ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Apa yang kita belajar daripada ayat ini adalah belajar untuk menyayangi. Kan Nabi sebutkan, siapa yang tidak menyayangi, siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Maksudnya tuan-tuan sekalian, kita nak rasa anak sayang kita perlu menyayangi anak kita. Kita nak rasa orang sayang pada kita, pasangan sayang pada kita belajar untuk menyayangi pasangan kita. Kita nak rasa dia hormati, kita perlu menghormati. Kita nak rasa dia fahami, kita perlu memahami. Walaupun kadang-kadang pedih hati kan. Pedih hati nak minta orang faham kita, pedih hati, tapi masa sama kita perlu memahami orang lain. Dan kita menyayangi ialah satu item untuk menghargai. Kita menghargai. Pernah tuan-tuan sekalian, pernah tak kita tak faham apa orang nak ataupun apa yang parent kita nak pada kita betul, tapi Islam ajar kita untuk berbuat baik pada mak ayah, betul? So bila Islam sebut berbuat baik pada mak ayah, itu adalah salah satu item atau perkara tentang kita mula menghargai. Kan? Maksudnya mudah ialah maksudnya macam ni. Maksudnya ialah untuk kita menghargai, tidak perlu untuk kita memahami. Tapi menghargai itu ialah cara belajar untuk memahami. Faham ke? Ustaz sudah faham ke? Maksudnya bila kita tak faham mak kita nak apa, tapi bila kita belajar menghargai dia, buat baik pada dia, walaupun pada sama dia tak hargai pun, kita nampak dia macam tak indah apa dia cakap, kita buat baik pun dia tak pandang. Tapi bila kita mula menghargai dia, kita sedang belajar untuk memahami. Boleh ke? Allah Akbar. So insyaAllah. So kita sedang belajar untuk menghargai. Menyayangi adalah menyayangi salah satu item untuk menghargai. Menghargai walaupun tak memahami apa mereka nak sebenarnya. Anak tak faham dia nak apa, tapi yang penting adalah kita menyayangi dia. Hargai itulah anak kita sebenarnya. Sebab bukan senang nak ada anak. Kamu tahu kan? Bukan senang kita nak ada anak. So kita perlukan apa? Kita perlukan menyayangi anak kita, menyayangi pasangan kita, lebih lagi pasangan kita. Kadang-kadang tahu sekalian, yang menentukan iklim rumah tangga ni siapa sebenarnya? Soalan cepu mas. Kalau tak susah menjawab, terbaik. Yang menentukan iklim rumah tangga siapa? Isteri ke suami? Cepat. Ya, tolong jawab dengan komen ya. Tak susah jawab dengan komen. Isteri ke suami yang menentukan cuaca dalam rumah tangga ni? Okey, Puan Badar jawab suami. Confirm lah kan. Takkan isteri, kalau isteri Puan Badar lah kan. Kak Noh, okey, Kak Noh pun lah. Puan Noh, okey, dua-dua sekali, suami isteri. Ustaz Ashraf? Saya kata semua. Tak adil. Ni jawapan selamat tu Ustaz. Baik. Yang menentukan cuaca rumah tangga ialah bermula daripada suami. Right? Okay. Apa sebab saya sebut suami? Pertama ialah Al-Quran banyak sebut tentang suami. Seorang lelaki, Al-Quran. Didik pun suami. Yang perlu beradab apa? Suami. Yang perlu ada yang kawal emosi? Suami. Suami confirm kawal emosi. Cuma yang pencetus kepada cuaca rumah tangga ialah suami. Betul? Okey, kalau tak setuju tak apa, saya kisah. Yang penting adalah saya sebut suami. Saya seorang suami. Ustaz Ashraf, saya seorang suami. Kan? Ada Tuan Zul dalam ni pun suami. So tuan-tuan sekalian, yang mencetus kepada emosi ataupun cuaca rumah tangga ialah suami. Tu macam nampak isteri nampak macam marah-marah, emosi lebih. Perempuan memang macam tu, dia emosi lebih. Sebab tu tuan sekalian, Allah jadikan orang lelaki ni mulut dia ke hati. Mulut lelaki ni ke hati. Nak marah dia diam. Betul tak betul? Tapi sakit hati kan. dan kalau perempuan macam mana? Perempuan ialah mulut, hati dia kat mulut dia. Tak setuju tak apa. Hati perempuan tu bukan mulut dia. Apa yang dia tak puas hati semua keluar tembak kan. Betul. Sebab tu teruskan lafaz cerai pada suami.
Bayangkan kalau lafaz cerai pada isteri, terus sekalian habis terus sekalian statistik JAIS rasanya juta-juta setahun. Tapi nak sebutnya lafaz cerai pada suami sebab apa? Suami ada jenis sabar dia. Perempuan ada jenis sabar perempuan. Sabar suami lain, sabar perempuan lain. So terus sekalian kunci pada rumah tangga adalah suami. Cuma kadang-kadang bila suami tak bagi respon, tak ada tindakan, menyebabkan isteri macam tak rasa macam tak nak kawal emosi dia. Sebab tu lelaki lebih rasional, perempuan lebih emosional. Betul tak betul? Lelaki ni lebih rasional, perempuan lebih emosional. Lelaki fikir lebih long term, perempuan fikir lebih short term. Sebab tu penting adanya suami isteri. Dan isteri dia emosi, suami yang merasionalkan emosi tersebut. Kan masalah kecil fikir besar-besar, kan besar-besar dia fikir. Kan besar-besar dia fikir. Lelaki pandang masa tu kecil je, dia pandang jauh. Jauh dia pandang. Kan dia seorang yang komen yang mungkin mengata pada dia akan rasa macam trigger sangat. Dengan masalah dalam mertua ke, masalah ipar ke, masalah dengan siapa saja dia akan rasa trigger. Dan suami yang menenangkan dia. Sebab lelaki lebih rasional. Sebab penting suami di sisi isteri. Masya Allah, sweet lah. Okay, so suami yang sweet adalah berada di sebelah isteri dia. Okay, nak buat apa suami yang sweet sebelah isteri? Kita pujuk slow talk, soft talk, pillow talk. Kan slow talk, soft talk, pillow talk. Alright. So 3 benda tu. So penting sangat suami di sebelah isteri. Apa impactnya dengan kemesraan suami isteri? Impact dia pada anak-anak. Kan? Bila emosi isteri stabil, cuaca pun stabil. Cerah, menyinar, ada awan, ada burung yang berterbangan. Cuaca rumah tangga. Tapi kalau lah isteri dah marah-marah, mendung. Kak Long, mendung lah rumah kita. Dia marah. Contohlah kan, mendung lah rumah tangga. Lemak, dia petir lah. Memang petir lah pun. Tupperware dia hilang. Memang betul lah, dia meletup. So meletup rumah tangga sebab apa? Sebab yang mencetuskan suami, yang meledakkan siapa? Isteri. Kalau dia isteri meledak, anak jadi apa? Anak jadi taper kan? Jadi cekodok lah, kena lari, kemudian kena marah, kena terpeleng, kena kau hari-hari. Terus kemudian marahnya pun tak boleh. Boleh teruskan, cuma perlukan masa untuk belajar. Saya nampak muka macam ni kan? Garang juga saya ni beranak ni. Garang, muka ni. Garang. Tuan-tuan, garang tu penting, tapi kita perlu uruskan. Saya cuba belajar terus kemudian menguruskan marah. Marah seminit je. 2 minit, 3 minit marah. Bentak nafas, peluk balik anak. Kan? Kita tak nak fikir, kadang-kadang kita terlepas. Saya sama terlepas marah. Bila terlepas marah, kita nak buat apa? Kita peluk anak kita. Fatimah, Abi minta maaf tadi. Abi sayang Fatimah ni. Abi sayang Umar. Senyum balik dia. Punya baik. Baik. So tu sekalian, penting sangat kita menguruskan marah kita yang masih baik. So, yang ketiga tadi, belajar untuk menyayangi. Baik, belajar untuk menyayangi. Baik, sebenarnya ada 4 poin untuk saya kongsi pada pagi ni. Dalam untuk menyayangi ni ada 4 item. Yang 4 item ni untuk menguruskan emosi ke? Bukan, dia boleh sebutlah sebagai mengurus emosi. Baik. Yang pertama ada 4 M untuk kawal emosi apa dah sebut istilah paling mudah. 4M untuk kawal emosi yang senang, betul? 4M untuk kawal emosi. Yang pertama, M yang pertama ialah menahan marah. M yang pertama ialah menahan marah. Okay, menahan marah. Terus kemudian tolong menahan marah pada pasangan kita. Tarik nafas. Menahan marah. Tarik nafas. Nafas. Atau diam. Okay, menahan marah. Baik, menahan marah pada pasangan kita, anak kita. Kalau terlepas marah, cover balik. Cover balik dengan apa? Kita memeluk dia. Peluk dia, kemudian tenangkan hati dia. Boleh. Alright, menahan marah. Baik. Menahan marah bukan tak boleh marah, tapi marah pada tempatnya. Boleh? Marah pada tempatnya. Baik. Yang kedua, bila yang pertama menahan marah, M yang kedua ialah kita belajar untuk memaafkan. Yang pertama kita belajar terus bukan menahan marah terus. Belajar untuk menahan marah. Maksudnya dia cuba menahan marah. Belajar menahan marah pertama. Yang kedua ialah belajar untuk memaafkan. Tolong terus sekalian, tolong maafkan pasangan kita, isteri kita ke, anak kita ke, suami kita. Tolong kita memaafkan dia.
Kalau kita tak memaafkan segera, kita akan stres selama kita tak maafkan. Betul? Kita marah pada mak kita kan, marah sangat mak kita sebab tak boleh jadi. Tapi bila kita marah, apa kita akan jadi? Kita jadi macam tak mesra dengan mak, masam muka, sangka buruk, marah ke adik-adik lain. Mungkin ada rasa dendam kan. Sebab apa? Kita tak memaafkan. Maafkanlah tu sekalian. Memaafkan akan menjemput ketenangan. Walaupun orang sebut memaafkan bukan berarti melupakan. Memanglah tuan-tuan sekalian, memaafkan nak lupakan susah, tapi maafkanlah dulu. Nak lupakan insya-Allah kita belajar melupakan. Walau kalau tak boleh melupakan, kita tinggalkan dulu sebentar benda yang lama. Alright. Pertama, menahan marah. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga ialah yang ketiga ialah kita memberi. Lepas kita menahan marah, lepas kemudian maafkan, yang ketiga memberi. Kita berikan khidmat kita pada isteri kita, pada para suami kita, pada anak kita. Layan mereka seadanya yang kita mampu buat. Boleh? Susah lah, memang susah kalau susah. Cumanya kita perlu belajar untuk memberi kasih sayang, memberikan kebahagiaan, memberikan penghormatan, memberikan cuba yang terbaik. Kita manusia ada kekurangan, cuba kita belajar untuk memberi. Alright. Yang keempat, yang keempat ialah kita belajar untuk yang keempat ialah kita belajar untuk mendoakan. Kita mendoakan kepada orang yang kita marah tadi. Dia marah, kita marah dia sebab apa? Dia dah tipu kita, dia ada duit kita, dia pernah buat macam-macam dekat anak kita. Kita doakan dia. Kan senang. Tapi ini istilah macam apa? Kita mendoakan dia. Boleh? Yang pertama kita menahan marah. Yang kedua kita memaafkan. Yang ketiga kita memberi. Yang keempat kita apa? Yang ketiga kita memberi. Yang keempat kita mendoakan dia. Boleh tuan sekalian? Alright. Baik. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Okey. Ayat yang keempat iaitu Malik Yaumiddin, iaitu yang menguasai hari pembalasan. So apa yang kita belajar daripada ayat ni? Yang pertama kita meyakini bahawa apa yang kita syukur tadi, isteri, suami, anak-anak, mak ayah, apa yang kita ada, kakak ada, yang kita ada sekarang ni, semua akan ditanya pada hari pembalasan. Betul? Yakin? So apa yang kita buat hari ni semua akan soal di hari pembalasan. So apa yang kita belajar daripada ini adalah tentang sabar. Kembali sabar. Apa kata sabar dengan hari pembalasan? Maksudnya dengan apa yang kita ada sekarang, kita nak sampai ke hari pembalasan, kita perlu sifat sabar. Kan? Ayat ini juga ayat yang keempat Malik Yaumiddin ini juga boleh kita ambil tentang legacy. Cuma saya ambil perkataan lain iaitu tentang nilai sabar. Sabar penting untuk kita menuju ke hari pembalasan. Boleh nak sampai kepada kehidupan akhirat yang akan datang, kita beri sifat sabar. Belajar untuk sabar. Hanya orang yang belajar menyayangi, hanya orang yang belajar untuk betulkan niat, kemudian syukur, kemudian menyayangi, dia mudah belajar untuk sabar. Alright. Okey, baik. Yang kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima, apa yang kita belajar ialah tentang belajar untuk belajar sedar diri. Yang kelima ialah belajar sedar diri. Iyyaka na'budu, hanya engkau lah yang kami sembah. Kita akui bahawa kita adalah hamba. Wa iyyaka nasta'in, hanya pada Allah tempat kita minta tolong pada Allah. Ada masalah dengan pasangan, minta tolong pada Allah. Ada masalah dengan anak, minta tolong pada Allah. Tak nafas saya. Sebab apa? Bukan senang nak rasa diri hamba dan diri sebagai seorang yang minta tolong pada Allah, bukan benda yang senang. Cuma kita perlu belajar untuk sedar diri kita siapa. Kita ni hamba dan kita adalah suami, kita adalah isteri, minta tolong pada Allah. Boleh? Yang boleh ubah hati pasangan kita bukan kita. Yang boleh ubah hati pasangan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang kelima apa? Yang kelima tadi adalah kita belajar untuk sedar diri kita. Boleh? So bila sedar diri, kita nampak sebenarnya kita ada silap juga sebenarnya. Kita ada banyak kesilapan, kita betulkan kesilapan. Yang keenam ialah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus, kan? Jalan yang lurus. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Apa yang kita belajar dari ayat ni? Yang kita belajar dari ayat ni ialah kita belajar untuk baiki diri. Kan? Kita nak baiki diri, kita minta pada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah.
Kita ke jalan lurus ya Allah. Tadi ayat ke-5 tadi kita minta pertolongan. Pertolongan apa tuan sekalian? Iaitu jalan lurus. Waktu jalan lurus dah kita sedang belajar untuk baiki diri kita balik. Kita ada kelemahan, kita kekurangan. Kalau kita asyik menyalahkan apa yang berlaku, kita tak nampak apa yang kita salah yang perlu kita betulkan. So, penting sangat kita baiki diri kita. Boleh? Yang ketujuh, insyaAllah yang ketujuh. Yang ketujuh ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan yang kau beri nikmat pada mereka, bukan jalan yang orang kau murkai dan bukan pula jalan orang sesat. Betul sekalian, apa yang kita belajar daripada ayat 7 ialah belajar untuk membuat pilihan. Baik, belajar untuk buat pilihan. Hanya orang yang sedar diri, hanya orang yang baiki diri, dia mudah untuk buat pilihan yang lebih baik. Betul sekalian. Hanya orang yang kita kembali ayat pertama tadi, hanya orang yang betulkan niat, hanya orang yang boleh syukur, yang boleh menyayangi, boleh sabar, sedar diri, baiki diri. Yang ketujuh adalah dia akan mudah belajar untuk membuat pilihan. Belajar untuk pilihan. Sebab dia dah saring, dia berkata dia betulkan niat dari awal-awal, dia dah tengok banyak benda angle, dia akan boleh buat pilihan yang lebih baik. Kan? Pilihan yang lebih baik. So, dalam ayat ni ada 3 pilihan, iaitu jalan yang kemungkinan nikmat pada mereka, bukan jalan yang kemukai, dan bukan pun jalan sesat. Tentang choice, pilihan. Sebab hidup kita memang pilihan tu sekalian. Sama ada kita nak jadi parent yang orang yang beradab atau kurang adab. Kita nak anak kita ni jadi macam mana? Apa big why kita anak kita? Apa big why kita nak hidup itu untuk anak kita? So nak anak kita jadi orang macam mana? Beradab ke kurang adab? So kalau anak beradab, kita mesti bermula pada kita yang beradab. Kita jaga adab. Dan itu sekalian, yang mendidik anak jadi adab adalah bermula daripada siapa tu? Mak ke ayah? Soal lagi. Mak ke ayah? Sama je jawapannya, bermula daripada ayah, suami. Kan suami kena mulakan dulu sebagai orang beradab. Sebab kalau sebut kalau sekolah adab yang sebenar ialah datang daripada bukan Ustaz Ashraf ni, lah daripada ayah ada. So ayah pencetus adab dalam rumah tangga dan dilengkapkan oleh QLS Life School sebagai sekolah adab, melengkapkan apa yang mak ayah yang tak boleh kecap, tapi mesti bermula daripada mak dan ayah dia. So kalau kita rujuk pada surah Toha ayat 1, surah Toha ayat 132 dasar saya yang nak sebut ayat wa'mur ahlaka bisolah wastabir 'alaiha. Allah sebab apa? Diperintahkan wajib kepada kalian siapa lelaki siapa suami, ayah kan, untuk ajar family tentang solat. Kenapa solat? Solat kunci kepada tiang kehidupan. Adab, bab komunikasi, bab akhlak, bab tentang pakaian, semua boleh daripada seorang ayah. So ayah yang sekolah sebenarnya bermula pada ayah. So sekolah yang kita ataskan ni sebagai apa? Dia sebagai pembantu sahaja. Tapi yang ketua menteri untuk pendidikan siapa? Ayah sebenarnya. So ayah yang bermula seorang ayah. Baik sekalian. So saya simpulkan apa saya kongsi hari ini bermula pada surah Al-Baqarah tadi ayat 152-157 ialah tentang bagaimana kita nak berdepan dengan situasi COVID-19 ini sama dengan yang lepas yang surah lepas, iaitu kita ambil rujuk surah Al-Baqarah 152-157 tentang 4 benda. Pertama, kan ialah Allah, ingat Allah, kemudian ada syukur, ada sabar, ada solat. Kan? Kemudian kita belajar tentang let go and let God. Kan? Let go dengan apa yang kita berlaku, and let God balik semula Allah semula. Kemudian ayat Fatihah tadi kita kongsi ayat pertama, ayat ke-7 tadi tentang 7 benda, 7 tip untuk positifkan diri. Surah Fatihah yang pertama ialah belajar untuk betulkan niat, kedua belajar untuk syukur, yang ketiga belajar untuk menyayangi, yang keempat belajar untuk sabar, yang kelima belajar untuk sedar diri, yang keenam belajar untuk baiki diri, yang ketujuh ialah belajar untuk buat pilihan. Masya Allah. Baik sekalian, sekadar itu sahaja saya pada kali ini. Silakan Ustaz Ashraf, sekiranya ada apa-apa nak dikongsi, ada penambahan
untuk daripada puan-puan sekalian dialu-alukan insya-Allah. Saya kalau sempurna tapi cuba untuk buat yang terbaik untuk diri saya dan tuan-tuan dan anak kita insya-Allah. Baik, silakan. InsyaAllah kita buka kepada soalan kalau ada mungkin 5 minit sebab dah terlebih masa kan. Kita biasa untuk 5 minit, kalau ada soalan boleh tanya ni. Ustaz Falah. Ustaz Falah ada sebenarnya. Syah handsome Ustaz kan gambar. Bro lah. Bro lah. Okey, ada respon. Kepada setuju, sabar lelaki lain, sabar perempuan lain, betul puan sekalian kan. Sabar lelaki lain, sabar perempuan lain. Emosi lelaki lain, emosi perempuan pun lain. Baik, Puan Sofina, okey. Suami belajar sweet selalu. Betul. Kan Ustaz Ashraf sweet Ustaz Ashraf suka pergi pantai, gambar. Gambar je. InsyaAllah. Yep. Kita tengok di sini kita ada, kita buka tunggu kalau ada, tak ada kita boleh tangguh, nanti kita akan cuba upload di YouTube, kemudian kita sekali dengan transkrip lah dia punya ni, apa yang Ustaz Yusri cakap kita boleh letak di sana untuk ibu ayah, rujukan ibu ayah. Tulis soalan ni. Penuh muka surat soalan ni, nota. Ya Allah, masya-Allah Ustaz. Banyak. Tak ada ni tu boleh. Kalau puan Badar nak ada penambahan, silakan respon ke Puan Nur. Ustaz Falah lah terutamanya. Ya, Puan Nur silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustaz, rasa penerangan Ustaz sangat baiklah, masya-Allah, untuk kami ibu ayah. Tiada tambahan, jadi sangat manfaat, masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Puan Badar dan penambahan, masya-Allah. Baiklah Ustaz. Cuma Ustaz ada pengumuman apa untuk yang akan datang. Saya ada 2 buku ni. Yang untuk akan datang, saya akan cuba kongsi item daripada buku ni. Saat bahagia untuk anak kita. Kemudian dalam video rakaman nanti saya kongsi dalam tentang ni. Genggam yang anak kita. Maksudnya akan dikupas daripada depan ke kulit ke ni? Kulit. Kita cubalah ada kulit kan. Tapi tak ada kulit sangat. Kita cubalah insyaAllah. Kita kupas, kita kongsi. Nak kupas mungkin masuk yang penulisan lagi mendalam. Cuma kita kongsilah apa item-item yang nilai-nilai yang kita ambil daripada penulis ni. InsyaAllah tulisan Ustaz Muhammad Fauzil Azim ni. Kan, apa yang dikongsi. So kita cuba ambil nilai, apa nilai yang ambil hasil kongsian beliau dalam buku ni. Dan cubalah kita belajar untuk sesuatu daripada penulisan buku ni insyaAllah. Baik. Buku tu dalam bahasa Melayu Indonesia. Yes. Allah, jadi boleh ni, kalau ibu ayah boleh dapatkan dulu sementara untuk next punya core circle. Kita boleh cari lah untuk ni. Yang mana? Tengok beli kat mana ni? Yang mana dulu? Kedua-dua sekali. Yang mana dulu? Dua-dua sekali ke? Yang saya kongsi ni dulu. Yang buku Segenggam Iman ni, saya kongsi dalam video untuk dalam Facebook yang 5 minit tu kan. Okay, saya kongsi dalam. Ya. Masya-Allah, buku yang bagus Ustaz. Ya, masya-Allah. Nak belajar buat. Nak belajar, nak baca. Kita baca, kita kongsi insya-Allah. Kalau Ustaz, sekadar itu je proses saya. Minta maaf, saya pun bukanlah perfect sebagai seorang ayah. Cuma nak cuba jadi yang terbaik. Saya doakan semoga parent-parent, tuan-tuan, perempuan yang dalam kelas ini, Allah berikan kekuatan,
berikan kemudahan untuk jadi parent ataupun role model kepada anak kita. InsyaAllah kita adalah role model untuk masyarakat beradab pada tahun yang mendatang, insyaAllah. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.